percuma sempena Tahun Baru Cina. SSD hanya dikenakan kepada kumpulan paling kecil. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tol percuma sempena Tahun Baru Cina diberi kepada pengguna kenderaan persendirian selama 2 hari. Ia bermula 12.01 tengah malam 8 Februari hingga 11.59 malam 9 Februari. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan tol percuma diberi di semua plaza tol kecuali plaza tol di sempadan negara iaitu Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar dan Plaza Tol Tanjung Kupang, Johor. Pemberian tol percuma selaras aspirasi kerajaan, pentingkan aspek kebajikan dengan membantu ringankan kos sara hidup rakyat. Malaysia di kedudukan ke-15 dunia dan ketiga di ASEAN dalam Indeks Pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi IDI 2023. Pencapaian itu bukti negara di landasan tepat memperkasa jaringan kesalinghubungan dan pendigitalan. Tapi ini adalah satu pengumuman ataupun satu keputusan yang cukup baik menunjukkan kita berada bukan hanya di landasan yang betul tapi kita cukup baik, ya. Performance bagi Malaysia cukup baik. Cabaran kita bagi beberapa tahun yang akan datang adalah untuk mencapai 100% liputan 4G. Dan ini melibatkan beberapa isu teknikal, teknologi, geografi dan pengurusan di peringkat PBT. IDI 2023 menyaksikan Malaysia raih skor 94.5 daripada jumlah keseluruhan 100 mata melepasi skor purata global iaitu 72.8 mata. Laporan IDI 2023 turut menunjukkan Malaysia hampir mencapai liputan sejagat bagi rangkaian mudah alih 4G atau LTE. Juga langganan jalur lebar mudah alih yang tinggi selain harga lebih rendah untuk perkhidmatan jalur lebar tetap dan mudah alih. Sementara itu, MCMC menyatakan pencapaian dalam IDI 2023 telah meletakkan Malaysia dalam kalangan pendahulu bagi pembangunan telekomunikasi di pentas global. Kesemua pencapaian berkenaan jelas menunjukkan akses yang mampan kepada perkhidmatan digital serta penglibatan digital secara meluas di Malaysia. Sokongan semua pihak berkepentingan membolehkan MCMC majukan pelaksanaan liputan 5G dan satelit. Ia bagi menangani cabaran kesalinghubungan di kawasan pedalaman dan terpencil. Baik, pencapaian cemerlang Malaysia dalam IDI 2023 juga petunjuk positif ke arah mencapai sasaran kesalinghubungan sejagat dan bermakna. Seterusnya, memacu pembangunan negara. Malaysia menunjukkan prestasi yang tinggi dalam semua 4 dimensi kesalinghubungan, terutama dalam aspek liputan dan kualiti. Malaysia mempunyai liputan jalur lebar mudah alih yang hampir 100% dan kelajuan jalur lebar purata yang melebihi megabit 100 megabit per saat. Malaysia juga telah melaksanakan berbagai inisiatif dan dasar seperti Pelan Jalur Lebar Nasional, Program Komuniti Digital dan Rangka Kerja Keselamatan Cyber Nasional. Kesimpulannya, Malaysia telah menunjukkan bahawa ia adalah salah satu negara yang terkehadapan dalam hal kesalinghubungan sejagat dan bermakna dan boleh menjadi contoh kepada negara-negara lain. Prestasi cemerlang harus dikekalkan dengan fokus melakukan penambahbaikan berterusan. Tumpuan perlu terarah kepada usaha kurangkan jurang digital antara bandar dengan luar bandar. Hanya kumpulan paling kecil sahaja dikenakan cukai jualan dan perkhidmatan SSD. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, ini berbeza dengan cukai barang dan perkhidmatan GST yang melibatkan semua rakyat.
Menurut beliau, jumlah syarikat yang harus bayar SST dijangka meningkat sedikit berikutan pertambahan 3 bidang perkhidmatan baharu. Bagaimanapun jumlahnya diakui lebih kecil berbanding jika SST ditukar kepada GST. Itu pendekatan yang kerajaan buat sekarang. Daripada kita mencukai semua, kita beri tumpuan kepada cukai-cukai ataupun kumpulan-kumpulan yang mana cakupan ataupun coverage of cukai itu adalah terhad kepada kumpulan tertentu. Dalam kes SST ini adalah kepada syarikat-syarikat ataupun pengguna-pengguna yang menggunakan perkhidmatan tertentu. Beliau berkata demikian menerusi segmen podcast yang disiarkan di YouTube-nya. Rafizi turut memaklumkan SST sudah lama dilaksanakan dan bukan sesuatu yang baharu atau mula dilaksana semasa pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA boleh dipertimbang untuk tangguh pulang ke Malaysia. Pertimbangan khusus untuk tujuan bekerja di luar negara. Permohonan boleh dibuat mulai 15 Februari ini menerusi laman sesawang rasmi JPA. JPA menyatakan keputusan itu bertujuan beri peluang kepada pelajar berkenaan timba pengalaman dan kemahiran di luar negara sebelum kembali berkhidmat di tanah air. Tempoh bekerja di luar negara akan dikira sebagai tempoh ikatan berkhidmat yang ditetapkan dalam perjanjian. Penangguhan pulang ke tanah air bagaimanapun tertakluk kepada beberapa ketetapan. Ini termasuk kebenaran bekerja berdasarkan permohonan yang dikemuka pelajar tahun akhir di peringkat ijazah pertama dan tidak diberi secara automatik. Selain itu, tempoh penangguhan yang dibenar untuk bekerja di luar negara tidak melebihi 3 tahun. Pelajar tajaan pinjaman dikehendaki bayar balik nilai pinjaman secara ansuran bulanan dalam tempoh tersebut. Pelarasan bayaran balik nilai pinjaman adalah berdasarkan sektor pekerjaan dalam negara. Ia hanya dibenar sekali sahaja setelah pelajar pulang ke Malaysia tertakluk kepada syarat ditetapkan. Lebih 95% bantuan awal persekolahan BAP selesai diagih. Baki bantuan bakal disalur minggu ini sebelum cuti akhir persekolahan sesi 2023-2024 bermula Jumaat ini. Kesemua wang kita telah pun salurkan kepada sekolah-sekolah dan sekolah-sekolah sedang dalam usaha untuk menyalurkan ke semua bantuan ini kepada ibu bapa ataupun penjaga. Sehingga kini lebih 702.01 juta ringgit telah selesai diagih kepada semua sekolah. Peraturan dan tindakan yang akan dikenakan terhadap penjual penyedut hidung atau energy stick sedang dikenal pasti. Timbalan Menteri Kesihatan mendedahkan produk yang kononnya dapat beri tenaga dan kesihatan itu sebenarnya berisiko mudaratkan kesihatan. Pengedar dan juga yang menjual produk-produk ini haruslah rasional dalam menjual, bukan untuk mengaut keuntungan tetapi juga perlu melihat kesan mudarat kepada penggunaan yang lain. Beliau turut sahkan pihaknya dihubungi Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berhubung isu berkenaan. Setakat ini belum ada sebarang data berhubung penggunaan produk berkenaan dalam kalangan kanak-kanak, memandangkan ia masih baharu. Beliau bagaimanapun beri jaminan isu tersebut akan terus dipantau rapi demi keselamatan. Bijaklah berhidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam sim yang ada, mesti faham mana gelabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Ahli Parlimen Batu P. Prabhakaran dilantik sebagai pengerusi jawatankuasa pasukan petugas khas Unit Transformasi Masyarakat India Mitra. Pelantikan dibuat Perdana Menteri berkuat kuasa serta-merta.
Perbekaran menggantikan Dato' R. Ramanan yang kini jalankan tugas sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Pelantikan beliau diharap dapat pastikan mitra terus laksana tanggungjawab dengan sempurna dalam mengangkat darjat dan sosioekonomi masyarakat India. 2.69 juta individu telah mendaftar dalam sistem padu setakat semalam. Sarawak, Selangor, Johor, Perlis dan Kelantan rekodkan jumlah pendaftaran tertinggi. Kelantan di antara tertinggi, termasuk juga Sarawak. Semacam Sarawak juga kita ada pengemasian yang agak besar. Macam Selangor, memang dia akan jadi jumlahnya besarnya, penduduk dia tinggilah. Sistem padu dilancar 2 Januari lepas. Program Madani Rakyat diteruskan tahun ini bagi menyebar luas inisiatif dan pencapaian kerajaan kepada rakyat. Ia dilaksana di 6 negeri bermula di Selangor pada 23 hingga 25 Februari ini. Penganjuran di Pulau Pinang akan berlangsung pada April, Pahang pada Jun dan bulan seterusnya di Johor. Manakala di Sabah dan Sarawak masing-masing pada September dan Oktober. Juga untuk beberapa perkhidmatan yang lain selain daripada menyampaikan maklumat terkini tentang program dan dasar kerajaan. Ia akan diadakan pada skala yang sesuai dengan lokasi, dengan tapak dan tidak akan menelan belanja yang terlalu besar dan dia akan diusahakan sekali ataupun bersama di antara kerajaan negeri bagi tuan rumah yang menjadi tuan rumah pada program Madani sekali dengan sebuah kementerian. Program itu merupakan kesinambungan penganjuran program setahun bersama Kerajaan Madani tahun lepas. Pengendali platform audio siar atau podcast diingatkan jangan melampaui batas adab dan budaya dalam siaran. Tindakan tegas akan dikenakan jika mempromosi perkara sedemikian. Sekiranya adab dan batas ada keterlanjuran, maka sekiranya pihak kerajaan menilai dan meneliti ada keperluan, maka kita akan ambil tindakan. Jadi saya minta para podcaster untuk mengenakan kawalan kendiri dan berpada-padalah kita ada undang-undang, kita ada adab dan budaya. Pada masa yang sama kita berhak untuk bersuara, berekspresi. Itu termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Fahmi mengulas tindakan sebuah platform podcast menjemput seorang lelaki yang berdepan dakwaan mengiklan khidmat persundalan menerusi aplikasi X. Buku panduan pempengaruh. Sedang dibangunkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF. Sumber rujukan itu memudahkan pempengaruh memperoleh penjelasan dan pemahaman peraturan yang termaktub dalam kod kandungan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Madia Mahmud berkata, pihaknya melaksanakan mekanisme accountability bagi memastikan pemain industri patuh pada dasar yang telah dipersetujui dan ditetapkan. CMCF menyasarkan pelaksanaan permohonan ulasan RFC separuh kedua tahun ini agar pandangan pempengaruh menjadi teras dalam penghasilan dokumen yang komprehensif dan mudah difahami. Dalam pada itu, beliau turut menyarankan usaha sama pelbagai pihak bagi pembangunan rangka kerja yang lengkap dan pelan tindakan kebangsaan dengan syarikat teknologi bagi memperkukuh pelindungan kanak-kanak dalam talian di Malaysia. Mana-mana pihak yang lakukan kesalahan isu pelabelan diskriminasi minyak sawit bakal dikenakan tindakan. Amaran Kementerian Perdagangan dan Komoditi itu berdasarkan pemeriksaan ke atas beberapa premis di Selangor bulan lepas. Beberapa produk makanan di premis-premis berkenaan mempamerkan secara jelas label bersifat diskriminasi terhadap minyak sawit DLAPO. Pasukan Petugas Pelbagai Agensi MATF turut mengesan syarikat pengimport menampal pelekat diimport dan edarkan oleh pada label berupa DLAPO pada produk yang diperiksa. Premis-premis terlibat turut diarah hentikan penjualan produk yang mempunyai pelabelan bersifat diskriminasi terhadap minyak sawit selain mengeluarkan produk sedia ada di pasaran dengan kadar segera.
teknik pelabelan itu memberi tanggapan negatif kepada pengguna sekaligus menjejaskan reputasi minyak sawit keluaran negara selain melanggar prinsip perdagangan yang adil dan telus. Malaysia rancang jadikan Mesir pintu masuk dalam mengembangkan ekspor minyak sawit negara ke benua Afrika. Ia bakal dilaksana menerusi zon ekonomi terusan Suez. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani memberitahu kerjasama ekonomi dalam sektor sawit telah beliau bincangkan bersama Duta Mesir ke Malaysia Isnin lepas. Kedua-dua pihak sedang kaji perkongsian bagi strategi pemasaran produk sawit dalam syarikat berkaitan kerajaan. Pelaksanaannya membabitkan kerjasama pihak swasta di kedua-dua negara. Mesir dengan populasi penduduk lebih 110 juta orang merupakan negara strategik bagi industri sawit negara. Hampir 90% ekspor Malaysia ke negara itu adalah sawit. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT komited meneroka pilihan pelaburan. Ini bagi memastikan kemampanan dana jangka panjang. LTAT menyatakan telah capai kemajuan ketara beberapa tahun kebelakangan. Ini terbukti menerusi prestasi kewangan yang bertambah baik tahun ke tahun. Pemulihan pengisytiharan dividen kini pada tahap mampan sekaligus beri manfaat langsung kepada pencarum. Semua ahli Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa disasar guna sepenuhnya platform digital menjelang 2030. Ini bagi memastikan mereka kekal berdaya saing di peringkat domestik dan global. Sasaran kita angkasa ni kita nak pastikan 100% sebab ini angkasa punya polisi dan kita bergerak ke arah itu. Untuk pastikan. Setakat ni kadar penggunaan ni amat rendah oleh kerana kebanyakan koperasi ini mikro. Jadi ini perlu diperbaiki dan Angkasa bersama dengan IKMA, Institut Koperasi Malaysia sebagai pengendali pendidikan koperasi seolah akan turun padang untuk melaksanakan programnya. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 14 Februari 2024.